Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Tahzib Atraful Hadis, muka surat 25, hadis yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, iza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa iza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila menghukum oleh hakim dengan ijtihadnya rupa-rupanya betul, maka yang demikian sabitlah baginya hakim pahala yang berlipat ganda. Jikalau tersalah ijtihadnya, maka baginya cuma satu pahala. Keterangan, apabila menghukum oleh hakim dengan ijtihadnya, apabila berkehendak oleh hakim yang alim akan mengadakan hukuman, maka ianya berijtihad, rupa-rupanya betul, yakni bertentang hukumannya itu sebagai hukuman yang dikehendaki daripada hukuman Allah Ta'ala, maka dapatlah ia dua pahala. Satu pahala ijtihadnya, satu pahala kebetulannya. Baik. Bawah. Baca dah tak? Apabila baca seseorang akan Quran sekali khatam, nescaya meminta ampun baginya 60,000 malaikat di waktu khatamnya. Maksudnya kelebihan membaca Al-Quran, yakni sabda Nabi SAW, iza khatamal abdul Qur'ana sallallahu alaihi inda khatmihi sittuna alfa malak. Apabila baca seorang akan Quran sekali khatam, nescaya meminta ampun baginya 60,000 malaikat di waktu khatamnya. Yang ini nak menerangkan tentang kelebihan membaca Quran. Baik. Kali ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami daripada Amrun bin Shu'aib radhiyallahu anhu, iaitu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang khatam Quran, maka memohon ampun kepadanya malaikat seramai 60,000 orang. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat, kerana malaikat ini masuk dalam 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Yang ini tentera-tentera Allah yang Allah jadikan daripada nur, yang mereka inilah ya'sunallah, mereka tidak patuh akan perintah Allah, dan mereka sentiasa buat apa saja yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ini tidak derhaka dan lakukan apa saja yang disuruh. Kata ulama-ulama, tidak ada bagi malaikat ini nafsu. Nafsu inilah yang menyebabkan kita jadi derhaka kepada Allah. Akal tu ada, nafsu pun ada, tapi dilebihkan nafsu.
Dalam syariat Islam tidak ada kewajipan khatam Quran, tak ada. Tidak ada kewajipan baca Quran sampai khatam. Yang adanya, bacalah Quran secara umum, kemudian bacalah surah Al-Fatihah sebagai bacaan yang wajib. Kalau orang tanya dalam suti Quran, apakah bacaan yang wajib kita baca dan wajib kita baca dengan betul? Yakni wajib kita belajar sampai boleh baca dengan betul, bukan sedap, betul. Surah Fatihah. 113 surah lagi bukanlah fardu ain kita belajar sampai dapat baca, tetapi fardu kifayah. Adapun surah Fatihah, kerana sabda Nabi SAW, la salata liman yaqra bi ummil Quran wa fi riwayatin bi Fatihatil kitab. La salata, tiada semayang, mana tak jadi semayang, yakni semayang itu tidak berlaku. Dia semayang dah tak baca Fatihah, tidak berlaku. Liman, bagi mereka. La, yang tidak, yaqra, tidak baca akan surah Al-Fatihah. Baca dah sebelum semayang, dah ci. Kerana bacanya yang kita buat dalam semayang. Kerana Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebelum semayang tidak wajib baca Fatihah. Dah kalau kita baca lepas semayang, tak sah juga semayang. Hukum baca Fatihah lepas semayang harus, tapi bukan rukun, bukan wajib. Dia rukun semayang. Dah kita mari lambat tak lambat wajib baca Fatihah. Sekadar mana yang dang, sekadar tu saja. Siapa maliki yaumiddin, imam rokok, farka'u, maka hendaklah kamu rokok. Gitu je lah. Kita ulang balik bab baca Fatihah. Kalau kita imam baca kuat, contoh semayang garik, semayang isya, semayang subuh, semayang raya baru ni, imam baca kuat, maka sunat kita diam dahulu sampai imam habis baca Fatihah. Sunat kita diam dulu. Imam waladhdallin amin, baru kita mula baca Fatihah. Itu yang sunat. Dan sunat pula imam apabila makmum baru nak mula baca Fatihah, diam sekejap. Diam sekejap. Anggar-anggar makmum sudah habis baca Fatihah, maka mula imam membaca surah. Tetapi jika pada semayang yang baca kuat, makmum tu dia tak tunggu pun bacaan imam habis, dia baca juga di belakang imam, hukumnya sah semayangnya, tidak batal. Cuma sebagian ulama berkata makruh, kerana dikatakan berlawang baca dengan tu imam. Dia imam alhamdulillah, dia alhamdulillah. Adapun baca perlahan, maka tidak mengapa kalau kita terbaca dahulu daripada Fatihah imam. Baik, tidak ada kewajipan dalam hidup kita baca Quran sampai khatam. Wajib belajar baca Quran, wajib. Kenapa? Kerana ada ayat dalam Quran wajib baca setiap hari dalam rakaat sembahyang, iaitu Fatihah. Maka wajib belajar Fatihah itu fardu ain. Maksud fardu ain ini, siapa saja yang beragama Islam yang sudah usia akil baligh, dia telah berakal dan baligh, wajib baca Fatihah dengan betul. Walaupun tak sedap suaranya, macam guru, tak apa dah, nak betul saja. Dah hukum baca surah-surah yang lain fardu kifayah. Maknanya di dalam satu mukim, kata ulama, kalau sini mukim dia, mukim Bangor Peradun, ada 2,000 orang penduduk contoh. Biarlah ada sekurang-kurangnya seorang yang boleh baca Quran awal sampai akhir. Hukumnya fardu kifayah. Tapi ramai lah, alhamdulillah, kalau tanah Melayu kita ni, kalau Belah Terengganu ni ramai lah. Bukan kata kalau 1,000 orang, ramuk-ramuknya lebih pada separuh boleh baca Quran sampai habis tak? Daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Baik, luar daripada semayang, surah benda wajib baca. Tidak ada surah yang wajib baca di luar semayang. Dah kalau kita nak baca, bacalah. Dalam mana kaedah yang paling afdal bacaan luar semayang?
baca mengikut tertib. Mulakan dengan surah Fatihah, kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Lepas tu surah selepasnya Baqarah. Lepas tu surah selepasnya. Dan sunat bila kita khatam Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sunat kita mulakan sekali lagi surah Al-Fatihah sebelum berhenti. Supaya bersambung. Habis An-Nas, maka kita sekali lagi mula dengan Fatihah. Supaya tidaklah jadi aku khatam dah sekali. Aku beres dah khatam dah itu masa dekat tahun 2. Dalam mana dah baca 40 tahun dah baca. Jadi kira hak dia khatam tak khatam 2 gitu je. Lepas tu ulama kata sunat habis Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, mula dengan Fatihah balik. Dan sambung balik. Siapa yang baca satu surah sehari, maka lebih baik daripada tidak baca surah, walaupun surah pendek. Kalau kita nak baca surah panjang dengan surah pendek, mana yang afdal? Surah panjang. Syaratnya ialah habis. Tapi kalau kita baca surah pendek habis, surah panjang tak habis. Pendapat jumhur ulama, surah pendek yang habis lebih afdal. Contohnya imam dia baca Qul huwallahu ahad tapi habis. Dia afdal dia baca surah Ali Imran 5 ayat tak habis. Ngana sempurna surah. Kalau kita rasa mudah nak baca surah ni, kita baca surah ni. Kita rasa mudah nak baca surah tu, baca surah tu. Tidak ada ta'yin ketentuan dengan sebarang surah. Kata Imam Syafi'i, Iqra' minal Qur'an ma tayassar minhu. Bacalah daripada Quran apa yang kamu rasa nak baca. Sama ada kita baca Quran sejik di rumah atau kita pergi kubur. Pergi kubur bukan wajib baca Yasin. Bacalah sebarang surah yang mu nak baca. Mu nak duduk lama mana? Aku nak duduk 20 minit. Baca kalau 20 minit. Dan kalau kita niat nak baca 20 minit, kita baca 10 minit, tak ada masalah. Baca Quran lebih baik pada tak baca Quran. Dan jauh lebih baik daripada baca bahan-bahan bacaan yang lain. Kena banding dengan surat khabar. Kita nak baca status Facebook, Quran tak baca-baca. Nampak tak? Benda ni. Dah prank ramai. Ada 600 orang kawan. Tu bit kot dinding. Kot wall tu tak? Blokit pula. Baca-baca like kali. Ting. Lagi. Pada gitu je. Baca Quran dulu. Hari ni nak tengok Facebook ni. Ni nak tengok Instagram ni. Buka Quran. Yang jenis-jenis ada tengok komputer. Quran online. Tahu tak? Ini mudah. Kita baca Quran online. Terbuka terbit Quran tu besar. Sebelah ni sebelah ni sebelah muka surat. Dan bila kita berhenti contohnya pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Kita pun tutup lah. Esok pula sambung. Esok kita buka muka 18 tu pula. Dia bantu kita, tak payah lagi mula. Dah tak nanda pun. Betul tak? Angguk saja tak baca pun. Baca dah. Habis dah baca Quran boleh 5-6 muka tak? Facebook lah pula. Baru jadi kita tidak tertinggalan dan kita mengagungkan apa yang sepatutnya diagungkan dahulu, iaitu kalam Allah. Dan lebih canggih lagi ni, kita nak baca tu, kita dengar tajwid dulu. Ambil kesa tu, tikus tu, khetak bubuh kat ayat tu, dia baca dulu. Jadi boleh hajuk tak? Boleh hajuk. Dan ada website yang kita tekan tu keluar hukum situ. Idrang hakiki, ikhfa hakiki dan sebagainya. Lagilah mudah belajar. Dulu muqaddam lu ngaji. Muqaddam. A I U ba bi bu ta ti tu. Mari tok guru dak mari lagi, bubuh rehat dulu depan. Siapa yang rehat di depan sekali dengan tok guru, lagi kalau tok guru mari dia kena baca dulu. Berebut nak bubuh rehat. Lepas tu pergi khabar pokok pelang tu. Tok guru dak lagi. Nampak? Tok guru sampai dengan mereka bodoh gapok terjun pokok. Pasal rehat duduk depan ni. Zaman dulu. Ni tekan tangan, keting tubik ukur ni. Keting tubik. Muna qiraat benda Quran online. Warah apa? Duri, kolum, combo ada belaka. Jadi siapa yang baca lebih banyak lebih baik.
Ma aksaru fi'la aksaru sawaba, lebih banyak kita berbuat, lebih banyak ganjaran pahala. Mana kalau kita baca semuka, lebih banyak daripada kita membaca setengah muka. Orang yang baca 2 lat, dia telah berbuat lebih kerjanya daripada yang baca sehelak. Maka aksaru sawaba, terlebihlah dia mendapat ganjaran. Nah, dikira bayar guana tu kalau kita semayang mayak dibayar dengan kira. Nah, Nabi kata man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu kira. Barang siapa yang semayang jenazah, nak dia pergi tengok orang mati sampai dia semayang mayat tu, maka dia dapat pahala sebesar 1 kira. Nah, maka Nabi orang tanya, ya Rasulullah kam kira? Wahai Rasulullah, kira itu banyak mana sekali semayang mayat? Nabi kata kiratun mislu jabalin azim. Wa fi riwayatin mislu Uhudin. 1 kira sebesar gunung Uhud di Madinah. Baca Quran, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah. Nah, barang siapa membaca 1 huruf nah 1 huruf contoh, nah nun sadaqallahul azim. Faham tak? 1 huruf falahul hasanah, dia dapat 1 pahala. Al hasanah bi asyri amsalihah. Setiap mu dapat sepahala, pasti dikali gandakan dengan 10. Bermakna Nabi kata siapa baca alif lam mim, dia bukan dapat 3 pahala, 3 huruf, 30. Nah, jadi kalau kita baca Al-Fatihah sekali je, tak, kita akan dapat 1560 pahala. Nah, kerana Fatihah ada 156 huruf. Bagaimana bagi bacaan 2 qiraah? Maliki yaumiddin. Ma tu ada alif kat belakang. Ada tak? Maliki yaumiddin. Ma tu kan mat. Nah, itu 156 huruf. Kalau kita ikut qiraah jumhur ulama, ma tu tak ada alif. Maliki yaumiddin. Ma tu tidak mat. 155 huruf. Jadi bacaan kita semua ni Maliki yaumiddin. Ada alif ma tu 156 huruf kali 10. Siapa suruh kali 10? Tu Nabi sebutlah hadis. Al hasanah bi asyri amsalihah. Setiap 1 huruf yang dapat 1 pahala kali 10, maka 156 huruf 1560 pahala. Faham? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, maka 190 pahala. Kita bangun nak masuk bilik air, bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala. Nah, 190 ni sama tak dengan 190 riyal? Dah lama. 1000 riyal sikit. Faham tak? 190 pahala ni bila sebut pahala Allah raya, bukan kerajaan Terengganu raya. Faham lagi? Nah, bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia ni basak teril belaka. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu semua papa ke dana. Mu MB ke esko tak usah belagak apa ke dana belaka. Nah, jutawan ke, nah, apa benda ke, public figure ke, arti ke, nah, mu semua papa ke dana. Nah, yang kaya siapa? Allah ghani. Allah saja dia yang ghani. Nah, dia yang kaya. Bila kita baca Quran, Allah yang bayar. Bila Allah yang bayar, dia yang ghani, yang kaya. Bayarannya tidak ada nilainya sedikit. Nah, bayangkan orang yang baca Quran banyak, 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Imam Mujahid, seorang tabi'in, bukan Kuala Lumpur tu, Imam Mujahid. Seorang tabi'in, ulama tabi'in, dia bulan Ramadan dia baca sehari 2 kali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Dan Nabi kata jangan kurang pada 3 hari tu orang awam. Faham lagi? Hak ni khawasul khawah. Tak usah kira lah. Macam kita tengok kat highway dia tulis 110. Nak 110 pergi bawa Zia. Nak main V King 110 Faham? Kalau Lamborghini takkan nak bawa 110. Bawa tek aja 13,000. Bawa tek saja. Insurans dah asuk lagi. Nak, sup 310. Tu.
Kau kena sama. Berapa rupiah? Ha? 300 ya, bayar 150. Dah kalau orang pakai Lamborghini ada gaji dia 5,000 bulan. Tak ada 100,000 bulan. Kita kena kalau jenis pakai Lamborghini biasa 100,000 ke atas bulan. PT. Ada kalau 150 denda mana? 100,000. Faham lagi? Dia bawah tika kat tok kaki 5,000 dah kau beli. Kita ngaruk minum kat mahkamah ya tuan hakim tolonglah tuan hakim saya IP3 tak boleh ni tak boleh. Tuan hakim kata 15 riyal. Apa dak? Jadi kerja dengan Allah, kerja dengan kerajaan, kerja dah. Dia bagi hak makan dia duduk. Hak bagi hak makan sungguh kita ni kerja dengan Allah. Allah bayar pasti mahal. Walaupun satu huruf malah-malah sangat alif lam mim. Sadaqallahul azim. 30 pahala. Tak sama dah dengan 3 juta. Faham? Khatam, bila kita khatam, adakah wajib kena buat majlis pulut kuning? Nampak? Jawabnya tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi harus hukumnya mengadakan jamuan. Hukum mengadakan jamuan ketika khatam hukumnya harus. Dan bila kita jamu jadi sunat. Kenapa jamu orang itu perintah Rasulullah secara secara mutlak. Nampak? Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu amal Islam yang afdal? Apakah amalan Islam yang afdal? Maksudnya dalam Islam ini antaranya apakah perbuatan-perbuatan yang sangat elok, yang sangat molek? Nabi kata ufsyus salam, sebarkan salam. Mana jumpa orang assalamualaikum. Lagi it'amut ta'am, jamu orang. Faham? Jamu orang. Jadi esok ni nak buat khatam Quran. Kita panggil awak kampung boleh 2-30 orang. Wak si kunyi, pokoknya harus tu meletakkan diri buat jamuan. Bila kita dah jamu, boleh pahala. Banyak mana boleh pahala? Atas sesuatu itu sebut dalam kitab sahih akan dipelihara di sisi Allah sehingga jadi sebesar gunung Uhud. Atas sesuatu orang makan. Adakah orang mari makan kita bos suak je? Nampak tak? Biasanya orang sepinggang berapa suak? Sepinggang berapa suak? Makan nasi sok mau tak tahu berapa suak. 15. Mu tahu dua ni. Mu bakal letak ya. Tadi dengung. Boleh. Baik. Abu 15 suak satu pinggang. Suak dengan tangan, suak dengan sudu. Nabi tak kata suak tangan, suak sudu. Nabi kata luqmatan. Satu suak yang kita sedekah ke orang akan dibiarkan yurba, maknanya dibiarkan, disuburkan inda Allah, di sisi Allah sampai jadi sebesar gunung Uhud. Jadi kita buat khatam Quran, kita panggil orang makan sepinggang. Nah, sepinggang 15 suak. Seorang 15 gunung Uhud. Tok Sia 30 gunung Uhud. Pasal nambah 2 pinggang. Faham? Dia kekek. Faham tak? 45 gunung Uhud. 3 pinggang itu sedap. Sedap 3 pinggang. 3 pinggang 45 suak. 45 buah gunung Uhud. Pergi di Madinah tengok gunung Uhud, dia besar tinggi lebih kurang tinggi bukit besar. Cuma bukit besar itu lebarnya 1 km. Gunung Uhud lebih kurang 7.5 km lebar. Itulah satu suak kalau kita jamu orang. Faham lagi? Kita suka, yang kita suka bukan jamu orang. Benda yang kita suka tadi, orang jamu kita. Faham lagi? Betul tak? Patut kita akan dengar lain dengan orang tak dengar. Bapa berhari jamu orang, set dengar kan. Betul. Kalau Allah kata dalam Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Tak sama. Faham? Nampak? Dia tak jamu orang pasal dia orang kawan dengar. Dah tu orang dengar, orang janji, orang nak ada kitab tu. Ada. Tapi tiba-tiba kita orang dengar sama dengan tak dengar. Mana? Kedekut pahit. Faham tak?
Orang jamu kita suka. Nak hari boleh? Suka kalau nak hari? Suka tak? Dah kalau kita jamu orang? Nampak? Jadi kita tak ambil yang terbaik. Gunung Uhud tokoh-tokoh 25. Tak apa dah kaki kedai kopi, kita minum air 4 orang semeja, bayar semeja lah. Kalau Bangga Peradun ni semeja kedai kopi makan pagi apa 400 ya. Faham lagi? Dak lah 400 ya se. Takkan kira semeja. Nasi lemak. Tu apa namanya pukat buruk. Ni paru lutik ni kayu keramat 2. Kita roti canai. 14,5. 14 ya setengah. Sesuap nasi lemak tu kau kurang 7 suap. 7 suap nak. 80 hang dulu 15 suap. Sama. Dia ni 2 ya setengah, 7 suap. 7 gunung Uhud. Bukan tukar makan boleh, kita tukar bayar. Hak bayar 14 ya setengah hai. Dah kaya. Kaya. Apa dah buat? Makan semeja, asal orang mari kira, buat main kita telefon. Asal bayar dah. Bayar dah. Aduh. Buat kejut umur. Tapi bukan orang manggu gaduh ni, siap manggu katung. Asal orang mari kira, je buat telefon, buat gaduh, buat cakap ada. Okey. Bagi. Telefon tak buka pun. Tidak nak keluar witi menateng. Faham lagi? Dengar habis kita dobik, pecah tepi dobik ni. Faham lagi? Tak beramal. Buat meleh nemu khotang Quran. Meleh kambing, ada piti apa? Meleh ikan air. Ikan air berapa skala tu ni? 12 riyal tadi kita beli. 12 riyal. Hari tu 7 riyal ya. Tahun 2005. 2015 10 riyal, 12 riyal dah pula. Kayak gini 12 riyal mata ikan air aje. Tak apalah nak buat guna. Jamu meleh ikan air. Ikan air besar gitu 12 riyal sekor. Boleh makan 12 orang. Gitu. Jamu orang. Majlis khatam Quran. 2-3 bulan lagi anak kita pula khatam Quran. Tapi bukan khatam Quran tu macam yang kita buat. Kita khatam Quran, kita khatam sekali ya. Khatam Quran yang dilakukan oleh salafus salih ini setiap kali khatam. Mana 3 bulan lepas khatam dah. Lepas tu khatam pula. Jadi khatam tak mau. Nak buat lagi? Khatam semua. Dan para sahabat dia pesan sesama mereka, kalau ada berlaku nak khatam Quran, tolong jemput. Sebab dia nak duduk pada majlis itu, kerana turun malaikat. 60,000 orang malaikat minta ampun. Malaikat ni kalau kita tengok orang berkat-berkat, kita pergi duduk dekat. Duduk dekat dah, ada nak selfie lah, nak pegang lah, apalah. Nak ada malaikat berkat. Doa makbul malaikat. Dia tak makan haram macam kita. Kita tak makan juga kalau seria dulu, kalau sejuta buat senyap lah. Faham lagi? Malaikat ni juga doanya makbul. Jadi kalau 60,000 orang malaikat Nabi sudah khabar, majlis tu 60,000 orang malaikat turun mari minta ampun. Kita tak rasa nak pergi macam majlis tu. Tak? Tengok sebab apa? Apabila dunia banyak kita dapat, akhirat akan sedikit kita dapat. Bila akhirat banyak kita dapat, maka dunia automatik dapat sedikit. Nampak? Man ahabba dunya adara bi akhiratihi wa man ahabba al-akhirah adara bid dunya fa aksiru ma yafna la ma yafna kama qala. Kalau kita ambil sebelah dunia, maka sebelah akhirat itu berkurang. Kalau kita ambil sebelah akhirat, sebelah dunia itu akan berkurang. Kalau begitu ambillah yang kekal. Maknanya biarlah banyak yang akhirat. Kalau ditulis itu malam esok 60,000 orang malaikat akan datang ke rumah saya. Jemput datang beramai-ramai. Tengok marah ni aja orang sesak mana pun Allah ni. Faham lagi? Allah ni ramai orang aling ni. Faham? Lawan dek biar aling.
dak yang ngaji pun aling. Bab boleh aling. Doi canggah lah ke tok guru tok ba. Tu nak. Nah, bapak jahil ni kan canggah orang aling. Dia lebih aling ni. Nah. Guana namanya. Itu tulislah Facebook, datang beramai-ramai ke rumah saya malam esok jam 9 malam, 60,000 orang malaikat akan hadir sama. Oh tengok jabat rama mari ngebank. Faham lagi? Tu nak. Kita pun baca hadis ni balik order mengamal. Nah betul tak? Ni hadis ni saat ni baru baca ni kan kata bid'ah pula ni. Nabi kata iza khatamal abdul Qur'ana, apabila telah selesai membaca Quran oleh seorang hamba Allah sallallahu alaihi, saya menselawatkan. Asal maksudnya kalau Allah menurunkan rahmat, berikan ampunan, kalau dari malaikat istighfar, maka para malaikat istighfar, minta ampun ainda khatmihi, ketika dia khatam itu. Ramai mana? Situn 60, alfa malak 60,000 malaikat. Dah. Jadi kalau ada nak buat khatam Quran, tulis kali dalam Facebook. Nah, datang beramai-ramai jemput malam esok rumah hamba. Nah, kita akan disertai 60,000 malaikat. Nah, boleh sakit lah. Maksudnya kelebihan membaca Al-Quran. Maksudnya bila dikatakan satu huruf 10, tulis di mana? Tulis di buku catatan amal. Buku amal kita kan ada. Bila balik buku-buku. Buku-buku untuk ditulis. Dah belum balik ada buku tak? Ada dah. Dah masa kita beranak ada buku? Ada. Masa dia tadika ada. Cuma tak tulis. Nabi sebut dalam satu hadis, rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. Tidak ditulis lagi catatan amalan dalam buku seseorang itu. 3 golongan. Golongan yang pertama kanak-kanak tak tulis. Makna kata ulama buku ada dah, tak tulis. Faham? Sampai bila nak tulis? Dia balik baru start tulis. Nah. Jadi kita semayang subuh tulis solat subuh. Pas semayang subuh kita berzikir. Sebutnya subhanallah begini. Banyak orang tulis berkau-kau. Nah. Lepas tu baca Quran pula. Baca Quran 10 pahala. Apa? Kerana 10 dia baca satu huruf saja. Nun sadaqallahul azim. Tahu tak lagi? 10 pahala. Jadi dalam hidup dia banyak baca Quran, banyaklah dalam buku dia. Banyak ah. Nah, lepas tu buat majlis khatam Quran pula, jamu orang pula. Nah. Situna alfa malak, 60,000 orang malak. Banyak mana ada malaikat? Allah sajalah yang mengetahui akan bilangan. Nampak? Tidak ada seorang pun tahu. Nabi pun tak tahu, Rasul pun tak tahu, manusia lebih lagi, wali Allah pun tak tahu, ulama orang soleh semua tak tahu. Nah, yang tahu Allah. Ramai mana? Nak naik turun beribu-ribu, berjuta-juta, wallahu alam, bilangan tak tahu. Pergerakan malaikat itu lebih sibuk daripada pergerakan kita manusia. Nah, kalau manusia sekarang yang hidup atas bumi mengikut pakar-pakar hak bilang manusia lah, sekarang ada 8 bilion hak masih hidup. Nah, nampak? Nah, malaikat jauh kan. Nah, dah tahulah beberapa ratus ribu juta bilion dah tahu. Nah, itu bukan tugas kita nak bilang malaikat. Bila datang dalam hadis sebut 60,000 malaikat, kita kata kita pun ada 60,000 lah. Nampak? Tak payah tambah jadi 70. Nah, tapi kalau dikatakan ramai malaikat, maka kita sebut ramai lah. Kalau kata 2 malaikat datang kepada hamba dalam kubur, kita sebut 2 malaikat, muka wa nakir. Tak usah kata 4 pula. Nah, yang tak datang nas kita tak sebut. Yang datang nas kita sebut. Yang tersalah sebut dimaafkan syarak. Banyak soalan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza kharaja ahadukum ila safar wallahu a'lam." Sebelum kita jawab soalan, untuk penonton yang melihat siaran langsung live di Facebook, yang nak memberi sumbangan derma, boleh lihat akaun masjid tertera di skrin bawah tu. Tak ada akaun, belum dikemas kini. Baik.
Bagi yang nak bayar api 2207 808 64306, nama Abdullah bin Abdul Rahman. Malam ini tabungnya untuk maslahat kebajikan masjid dan kepentingan orang ramai. Molek buat lagu tu. Jalankan tong masjid. Supaya orang boleh beri sumbangan. Molek patut AJK masjid ingatlah. Kita buat kutipan untuk maslahat kebajikan masjid dan maslahat orang ramai. Jadi bila ada faham orang yang bukan masjid, kita boleh guna duit masjid untuk beri sumbangan. Tapi kalau untuk masjid saja, kita tak boleh ambil nak beri ke orang. Faham tak lagi? Jadi umumkan lagu tu. Sumbangan ialah untuk kebajikan masjid dan orang ramai. Maksud orang ramai ni bukan ambil duit bagi ke orang ramai. Jadi bila ada kebakaran, orang dalam kampung ni, kita boleh ambil RM5,000 dari tabung itu untuk beri sumbangan. Buat gerak-gerak tabung tu. Ingat ke tak ada orang hujang-hujang? Ada juga. Banyaklah ni soalan ni. Baik. Sambil-sambil kita memberi sumbangan dalam tabung masjid, kita tengok soalan orang kampung Bangor Peradun kita. Saya seorang ibu, anak-anak sudah membuat haluan masing-masing. Saya kesunyian. Apakah cara terbaik saya nak anak-anak tolong saya sebagai ibu macam dulu-dulu? Baik. Dia kata dia seorang ibu, anak-anak besar belaka dah, ada haluan masing-masing. Betul tak? Jadi macam mana dia nak supaya anak-anak dia macam dulu? Susah juga ni. Anak-anak dia kalau dia nak macam dulu. Yang terbaik ialah setelah berkahwin pun anak-anak tetap duduk di rumah yang ada ibunya. Tetapi jika suaminya mengajak pindah, anak itu wajib kena ikut. Kerana setelah dia berkahwin, dia wajib taat pada suami. Kalau bolehlah duduk di rumah bersama ibu, dak pujuk suaminya. Dan kalau boleh biar kita tidak jauh. Contoh, kita tak boleh duduk rumah ibu, tapi kita duduk rumah dekat rumah ibu. Kalau kita ada tanah, buat dekat dengan rumah ibu. Dekat itu bukan bermaksud belaga atak, maknanya dekat, supaya ibu kita tidak terasa jauh anak-anaknya. Ada pun anak laki-laki, dia tak boleh biarkan ibunya dalam keadaan tidak ada dibantu. Makna kewajipan membantu atas anak laki-laki, sama ada dia sekalipun dia sudah berkahwin. Ada pun anak perempuan bila sudah berkahwin, komitmen dia kepada suami. Anak laki-laki dah wajib memang nafkah isterinya dahulu, tetapi tak boleh abaikan ibu. Kita nak buat gua ni, anak dah nikah, tinggallah kita. Ada orang tua tinggal 2 orang itulah, laki bini lah. Lepas tu masa kecil mainlah dengan anak, nak main sungguh-sungguh. Dan dia besar gini, dia dah siap dah cara dah ke kita. Nak main dengan anak besar, dah layan mana. Dia dah habisan. Hari raya rumah mak pergi hari raya Kelapang. Faham tak lagi? Raya Kelapang pergi rumah mak, mak ayah. Raya pertama pergi zoo, tengok beruk, minta maaf dengan beruk, dengan lutung. Faham tak lagi? Nak buat apa ni? Jadi anak beruk. Raya kedua rumah bos jabat. Raya ketiga rumah staf. Raya keempat kawan-kawan Facebook. Raya Kelapang rumah ayah. Betul tak? Dia panggil anak buluh betung. Jumpa dalam buluh anak tu. Patut ibu bapak kita lah dulu. Tak boleh raya pertama, raya kedua atau raya ketiga. Ada lagu tu. Kalau lain tu nombor 2. Ibu bapak dulu. Faham? Kita ni tidak wajib duduk bersama kalau ibu kita susah, tetapi wajib atas anak laki-laki pastikan ibu itu tidak susah. Contohnya, wajib atas anak gajikan orang gaji untuk masak, basuh rumah, bersih rumah ibu. Wajib, hukumnya wajib. Bila tu? Jika ibu itu bukan orang senang.
Jangan main-main. Mu senang seorang anak bini mu duduk seorang rumah kampung susah, mu dosa di bandar. Bukan wajib balik duduk sama. Mu tak dapat bersama, mu pastikan ada orang yang kamu bayar upahnya untuk bantu ibumu. Contohnya ada orang gaji. Walaupun orang gaji itu tidak duduk di rumah mak kita. Contoh dia mari pagi, dia balik petang. Dia mari pagi, dia bersih rumah, dia basuh pinggang, dia masuk ke mak kita apa semua, kita bayar gaji. 1,000 wajib kena bayar. Kalau kita ada 4 beradik, 250 seorang, wajib kena share. Itu hukum fiqh. Faham? Kita nak balik rumah, nak duduk lama marah bini. Baru duduk dah aku cari bini kata, "Okey, balik-balik." Tapa macam itik kot punggung. Nak pada mak dia. Betul tak? Ni akhir zaman dah. Dia ingat bini dia beranak ke dia. Apakah hukum letak kuntilanak depan kedai untuk memikat customer mari restoran? Kuntilanak dia. Atu dia kuntilanak. Dah atu dia. Kuntilanak. Kuntilanak ke kuntilanak? Atu mu tengoklah. Macam mana rupanya? Rambut panjang. Itu iblis kan? Jin kafir. Nak sebut nama kau anda lah. Melayu buah tu pocong, tu kuntilanak, kau putihnya buah macam-macam lah. Yang sebenarnya itu adalah jin kafir. Daripada tentera-tentera syaitan laknatullah. Baik. Hukum meletakkan apa benda ni? Benda apa panggil? Pelaris. Hukum menggunakan pelaris untuk kedai kita berniaga adalah harus. Dengar baik-baik. Okey. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta ja'a dalilu ala khilafihi. Asal hukum sesuatu itu adalah harus dahulu, sehingga datanglah dalil menunjukkan benda itu tidak harus, baru kita hukumkan haram. Jadi kalau orang tanya apakah hukum menggunakan pelaris dalam perniagaan, contohnya kedai makan, hukumnya harus. Dan yang orang kata haram, jika pelaris yang digunakan itu menyalahi syarak, maka baru jadi haram. Dia harus dulu. Apakah pelaris yang harus tu ustaz? Pelaris yang harus. Nak melariskan, kita mulakan buka kedai dengan panggil orang, beri makan percuma, solat hajat. Doa-doakan yang baik-baik. Minta murah rezeki jauh daripada hasad dengki orang. Itu pelaris itu. Doa-doa tu kita tak tahu mana-mana. Doa tu imam tu bila tu siap makbul. Yang kedua, hendaklah makanan yang kita masak itu menempati selera orang. Itu pelaris juga. Orang dah kata, sedap padahal ada buah kuntilanak pun. Orang pergi pula. Apa? Pasal sedap dia buat. Itu pelaris juga. Yang ketiga, bersih. Bersih. Bersih sudu, bersih cawang. Kita tengok kedai kita. Kedai laku cawang pula. Kedai laku ni, kain apa tika ni macam perang di Ukraine. Betul, berlubang-lubang kali. Kena bom. Padahal kedainya laku. Kotor dan sebagainya. Bawah pinggang kotor, sudu ada benda-benda lekat kotor kuning di sudu. Tak, ada orang tak boleh. Kotor dah ni tak gila. Yang kelima, layanan kita dengan customer, dengan pelanggan. Kita pandai melayan pelanggan. Kalau di Eropah sekarang, kita pergi di Eropah, kita makan di Belgium, makan di Belanda, makan di France apa semua, dia beri kita sekarang masa 7 minit. Lebih pada 7 minit free. Dan boleh saman. Kita 70 minit tak sapa-sapa. Air tinggal batu. Faham tak? Tak sapa-sapa. Orang 3 meja je makan. Tak siap-siap yang kita ada. Itu tak laris, nanti tak laris. Orang apa viral. Kita ni sogiah lampak. Apa kita? Orang duduk tu kita pergi ambil order. Laris orang suka. Derah dah ni. Sampai kat tukang masak pula, dia buat derah.
dan mengikut apa yang diminta oleh pelanggan. Ini piagam pelanggan. Kita kedai kita pergi makan buku mi goreng tambah pedas pasal anak-anak nak makan. Dia tak tulis pun tambah pedas mi goreng. Dia sakut dia minum, pak dia mari. Pedas pedasi. Balik anak kita tunggu congok nak makan. Berat nangis anak, tak makan. Tidur dalam lapor. Betul tak? Tidak boleh pedas tak pedas. Dan kadang-kadang ditulis jangan pedas, tukar masak dah baca pun mi goreng beres. Tidak ikut pelanggan mapuhmu betul tak? Jaga hati-hati. Kita buat kedai 2-30 ribu modal, kita sendiri mapuh modal. Buat molek-molek kau orang kata kurang manis. Jangan banyak kedai kita kata Milo Oswam. Jual hari berasak kelung. Maknanya tak penting, suang tak suang aku dah tak beli. Minum sudah saya cakap banyak. Orang putih dia orang kafir tapi dia jaga sibik ni. Kalau suam maksudnya panas tak, sejuk pun tidak. Maknanya dia minum kerana dia nak derah. Suam berasak kelung. Bubuh telur masak telur suam. Macam mana nak lari? Dah. Kita nak order ni duduk tengah jam tak bagi dia ambil order. Ita pula. Nampak budak kerja siang. Tak hari. Lalah gini. Nak makan mi goreng. Betul tak? Ada tak kedai kita? Ada. Lepas tu bila tak laku, dia tulis dalam Facebook, kena sihir. Sihir korok mu. Mu tak reti meniaga. Nak meniaga mari rumah tu, nak jauh. Faham? Itu pelaris yang diharuskan syarak. Ni pelaris bakal guna Tok Rama. Tok Rama kata ni ponjok ni panang ni bubuh bawah kedai, depan kedai, buah tapalang macam-macam peseng. Itu semua tu kalau benda tu mencari syarak syirik. Duduk ikut. Rezeki tak berkat. Kadang-kadang bubuh puang seksi bagi ambil order. Kau punggung punyi keluar ketak tengah sekerat. Kopek sembong. Faham? Dok masuklah kedai makan. Nasi dadak ni haram perbuatan. Tuan kedai tanggung dosa. Banyak ni sehari. Buka pukul 4 petang, tutup 2 pagi. Dosa, haram, dosa, haram. Apa dok? Kalau tengah-tengah kelapa sawit. Lagi tengah-tengah kelapa sawit. Lain-lain kelapa sawit, lain-lain tengah petang. Dia rajin berhenti tengah malam. Itu kali daripada Negeri Sembilan seorang diri. Producer daripada Serembang rasa puas tidur hotel pukul 12 malam balik Ganu ambil beg biar nak uci balik seorang. Lalu ikut jelbu nak terbit ke muazzam tu kan pelak gugur ada kedai tu dalam pukul 2 suku. Terturung tu ada kedai boleh makan sikit orang minum kopi je. Mari minum habis. Ni dengar kerak ni ambil order. Lagi tubuh dia saiz 40, baju saiz 18. Tubik daging ketar-ketar kat bira ni. Lah berat. Patut ramai orang. Dah bila kita duduk lari mari apa sudah kita. Ada nyanyi pula. Ada nyanyi karaoke. Lagu siang. Kata satu sudah kita dah lah. Tu pelaris lagu tu. Pelaris tu boleh dosa laku 40 ya betul. Tapi boleh dosa besar bukit 40 hati. Jangan. Pelagih kita mulakan dengan bismillah, solat hajat, minta doa yang baik-baik. Buat makanan sedap, jangan harga mahal. Ikut pelanggan, layan pelanggan, jangan kita bakang dia. Jika kita tidak berkoma daripada isyak bib, kita semayang sah atau tidak sah? Yang tidak sah masih tahiyat awal isyak bib. Faham lagi? Anak saya 8 tahun ada duit dalam bank 15,000. Adakah dikenakan zakat? Zakat apa kalau nak kena duit dalam bank? Cik jawab sekali orang ramai. Zakat benda. Zakat duit dalam bank ni zakat apa orang panggil? Awak baju biru. Zakat benda kalau zakat duit dalam bank. Zakat bank. Zakat simpanan. Kena zakat banyak mana? Tak tahu.
Siapa suruh tak tahu? Bagus. Kalau kata tak tahu, tak betul. Sebab kita tak tahu. Bila tak tahu, kata tak tahu. Itulah ilmu. Faham lagi? Terbaik. Zakat simpanan ini, maknanya kita simpan emas, kita simpan duit. Banyak mana zakat? Ada kadar tertentu. Kadar itu dikatakan sebagai nisab. Faham? Jadi kalau tak sampai nisab, tak kena zakat. Walaupun dia sudah simpan selama 30 tahun. Nisab ni banyak mana? Nilai harga emas semasa 85 gram. Kalau hari ini katakanlah 290 gram, 290 ringgit 1 gram. Harga hari ini emas 10, kalikan dengan 85. Dapat berapa? 24,650 baru kena zakat. Faham lagi? Jadi lain kali kalau kita ada duit 18,000, 21,000, 14,000 kena zakat ke tak? Tengok. Pergi kat Google harga emas hari ini, letak hari bulan. Dia pun keluar. Hari ini 1 gram 290. Faham? Tiba-tiba masa bila-bila kita nak kira tu emas naik lagi. Faham lagi? PT kita ada 22,000 ni. Kena ke tak? Kita tengok dalam Google search untuk hari ni, kalender hari ni. Dia kata harga emas di situ RM315 1 gram. Maka kalikan dengan 85. Dapat? RM315 1 gram contoh. Kan 24 315 kali 85. Jangan ngaruk itu. 315 kali 85. Cakap 24. 26,775 ringgit. Tak apa. Tak kena zakat. Faham? Atau pada ketika kita nak kira nak zakat tu satu masa, hari tu mah turun harga. Contoh, tengok-tengok hari ni mah sekian hari bulan hari ni, betul dah. RM148. Contoh. Tak, segram kali 85, 148 kali 5. Kali 85. 12,000? 12,580 kena zakat. Faham lagi? Ke tak faham ni? Bengong ke belakang. Faham lagi? Faham tak? Biar faham. Zakatnya banyak mana? 2.5%. Faham lagi? 2.5%. Walaupun hak budak kecil. Contohnya anak kita jutawan. Nampak? Anak dia jutawan. Isteri kita orang kaya lah. Ada PT 40 juta. Isteri kita contoh. Isteri kita mati baru ni, kena COVID. Nampak tak? Jadi anak kita ni ada ramai lah. Anak kita ada hak 2 tahun, ada 3 tahun, ada setahun. Hak setahun ni dapat 6 juta. 6 juta kena zakat tak? Kena lah. Kerana sudah sampai nisab. Tetapi biar sampai haul, cukup 1 tahun. Dan anak kita nak pergi bayar zakat pun setahun. Takkan nak ngakak pergi jabat agama. Kita lah, bukan dia pula. Faham lagi? Dia ada benda kanak-kanak tidak wajib. Contoh semayang, zakat, semayang, puasa, haji. Ada pun zakat harta dia kena. Ataupun dia orang gila. Dia ada 1 juta, dia gila. Kena tak? Dia tak ada PT mula-mula asal, tapi dia tiba-tiba ada waris dia mati dan dia dapat 1 juta. Kejut gila. Faham? Jadi gila. Kena bayar zakat kau. Tapi dia tak bayar pasal dia gila. Orang yang menguruskan dia lah. Soalan seterusnya. Abang ipar saya ada banyak hutang. Bolehkah saya bagi zakat kepada dia? Jawabnya begini. Orang yang berhutang kerana keperluan hidup saja layak terima zakat atas nama berhutang. Kalau berhutang kerana anak-anak belawa, tak dapat zakat. Contoh keperluan hidup, abang ipar kamu ditimpa tak ada duit contohnya. Tak ada duit, miskin sangat. Dia terpaksa berhutang seguni beras. Harganya RM180 contoh. Dengan kedai ruci dan tak mampu nak bayar lagi. Kerana nak makan anak bini dia. Faham lagi? Jadi dia layak dapat zakat kerana dia berhutang beli beras
untuk anak bini dia. Atau abang ipar kamu ini dilanda ribut rumah dia, cabut atap. Panggil peramai tukang apa semua, dengan atap baru ngopah, 1,500. Maka dia layak dapat 1,500 untuk tampung hutang dia itu daripada duit zakat. Faham lagi? Kerana tampung apa benda, tukar atap itu yang berlubang, itu keperluan hidup. Nah, ada pun dia buat pintu warga baru, pintu warga lama dak lawa, buat baru. Kalau air berada mah sikit, habis 6,000, tak boleh 5 zakat tu hutang. Kerana pintu warga bukan keperluan hidup. Okey? Soalan seterusnya. Guana lama tak datang kuliah di masjid ini. Dak anggil? Faham tak? Dah 2 tahun dah Covid. Kita kira buka buku baru mula. Orang mana panggil je kita pergi. Tak panggil mungkin dia tak mudah. Dia kira gitu. Nah. Bolehkah keluarkan duit tabung masjid untuk aktiviti luar politik? Jawabnya kalau untuk kebajikan masjid tak boleh. Macam saya kata tadi lah. Kalau kita nak umum kutip derma, kita biarlah pengumuman itu betul. Pertama, kita tebuh tulis. Situ tertulis kutipan sumbangan derma Buritong ataupun pengumuman untuk maslahat masjid atau kebajikan masjid dan keperluan umat Islam. Faham lagi? Jadi boleh kita guna selain untuk masjid. Kalau untuk masjid saja nak ambil buat benda lain tak boleh. Jangan main-main. Nah, kerana penyumbang dia memang nak beri ke masjid saja. Nah, jadi bila ada orang rumah terbakar belakang tu kita nak ambil tak boleh. Pasal itu untuk masjid. Kita kena buat tabung lain. Kutip suku untuk kebakaran. Tapi kalau kita sudah umum awal-awal untuk tiap tabung masjid kita duk beri ni untuk kebajikan masjid dan maslahat masyarakat setempat, maka bila ada kebakaran contoh, kita boleh ambil 5,000 duit masjid. Beri sumbangan pada bangsa. Betul. Soalan seterusnya. Apakah hukum mainkan perasaan orang janji nak nikah dengan saya? Lalah puang nikah dengan orang lain. Dosa tebang lah. Faham tak lagi? Puang ke orang lelaki, dia janji nak nikah dengan kita. Lepas tu dia pergi nikah dengan orang lain. Dia nak buat mana? Bukan jodoh semua tu. Dah betul tak? Memang tak betul. Nampak? Memanglah tak betul. Memang salah perbuatan dia. Tapi tak usah duduk panjang lah. Faham? Tak usah panjang. Dia berjanji nak nikah dengan kamu, dia pergi nikah dengan orang lain. Apabila berjanji, menyalahi janji. Iza wa'ada akhlafa. Ayatul munafik salasun. Tanda munafik itu 3. Bila berjanji, dia menyalahi janji. Munafik. Dia lah munafik. Tunah puamu. Faham kamu? Dia menyalahi janji, bukan wakil rakyat je atau MP. Rakyat pun kalau menyalahi janji masuk kau dah. Dia termasuk juga. Jadi kita dapati bahawasanya itulah sebenarnya kebaikan yang Allah nak beri kepada kita. Kerana apa? Kerana dia ini tidak menepati janji. Boleh tak kalau jadi isteri kita? Tak betul tak? Jadi tak payah itu yang terbaik. Faham? Maknanya nikah dengan orang lain banyak lagi. Bunga bukan sekuntum. Betul tak? Nak hari Sabtu petang dekat Putra banyak mana bunga. Faham lagi? Kat Drobri gini mo. Bira-bira padang. Tak? Bunga saja, bunga benda mana? Tiap ayam bunga melor dia belaka. Jadi kalau dia nak kamu betul-betul, dia tak boleh nikah dengan orang lain. Betul tak? Jadi dia permain kamu. Jadi molek dah tu sebelum mu ikat menjadi suami dia sudah permain kamu. Lebih baik tak jadi nikah. Kerana itu lebih baik daripada sudah jadi bini, hari-hari dia permain kamu. Soalan seterusnya. Kita berbangga. Apakah hukum kita berbangga bergambar dengan Tok Guru? Kita post dalam Facebook. Tak apa. Apa tak boleh bangga pula? Tak. Boleh bangga, yang tak boleh berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tak suka orang yang berlebih-lebihan dalam segenap hal. Faham? Kerana jangan berlebih, jangan over. Nebeng jangan nebeng. Bangga silakan. Kita bangga dapat buat rumah baru, boleh.
Kita bangga dapat beli Myvi, boleh, tak haram. Kita bangga dengan keturunan kita, keturunan Said. Kita bangga keturunan kita Megat belaka, boleh. Yang tak boleh bangga keturunan kita rendah keturunan orang lain. Oh, tak boleh. Nah, soalan seterusnya. Kalau bypass akaun di rumah elektrik, haram atau tidak hukumnya? Jadi kalau kita buat sesuatu untuk menjimatkan elektrik, itu adalah sebenarnya menunaikan perintah kerajaan. Kerana kerajaan menyarankan rakyat untuk menjimat elektrik. Jadi termasuk dalam jimat elektrik lah. Pihak penganjur yang guna duit dia dahulu sebagai hadiah, dia mengatakan ialah duit sponsor, sebagai hadiah memancing. Apakah itu judi? Begini, yang judinya begini, setiap satu batang jorang dalam pertandingan kena bayar RM50. Maka kalau 2 batang RM100. Kalau ada 2,000 batang, RM100,000 dia dapat. Faham? Daripada RM100,000 itu ambil RM40,000, jadikan hadiah rebutan. Contoh. Contoh. Dia buat hadiah rebutan. Hadiah pertama, hadiah ketiga, hadiah pertama RM5,000 contoh. Hadiah kedua RM8,000. Hadiah ketiga RM10,000. Lepas tu selebihnya duit tu kau beli mesin basuh, kipas angin dan sebagainya. Habislah RM40,000. Duit siapa tu? Duit yuran yang kita masing-masing peserta bayar tadi. Faham? Jadi bila peserta yang bernasib baik dapat ikan besar, contoh seekor dapat, dia menang. Maka dia dapat RM5,000 pasal dia juara. Kalau cepat 3 baru RM10,000. Dapat RM5,000. Duit siapa tu? Duit peserta-peserta lain. Dan peserta yang tidak bernasib baik, duit dia ni dibawa pulang oleh peserta yang nasib baik. Itulah judi. Faham lagi? Yang bolehnya yuran itu bukan untuk hadiah, tapi untuk bayar apa benda ni, bandar orang, bayar upah pekerja-pekerja budak-budak pakai 40 orang, atau beli kek, tamu panah, beli t-shirt, semua dapat. Itu harus. Dan yuran dan hadiah daripada sponsor atau pihak yang ketiga. Apakah hukumnya imam sujud lama dalam solat berjemaah, sedangkan sujud sebelum itu biasa-biasa saja? Imam sujud lama. Siapa nak jawab ni? Dah. Hukum imam sujud lama. Dah, mau baju kuning. Imam sujud lama. Tahu tak? Baju merah. Belah dia. Batal tak sembahyang imam sujud lama? Tak batal. Makruh ke ataupun harus? Bergantung pada makmum di belakang. Itu orang gaji. Pada keadaan biasa, maka tidak afdal sujud lama-lama. Tetapi apabila orang yang di belakang menjadi jemaah redha dengan imam yang baca panjang atau sujud lama, maka boleh sujud lama. Contohnya di pondok baba tok guru jadi imam. Maka murid-muridnya tak masuk dengan orang luar, semua muridnya belaka. Tak ada masalah sekali sujud 5 minit. Jadi dalam keadaan solat yang campur orang awam, ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak, ada orang puang, maka jangan lama. Yang sempurna ialah 3 kali subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kerana itu yang banyak didengar oleh sahabat, Nabi baca tasbih 3 kali. Itu. Dua soalan tambahan sebelum balik. Siapa nak bertanya? Dia. Dia, mai. Tanya. Allah, kami loteng. Orang bercerai dalam keadaan mabuk. Mabuk menceraikan isteri. Adakah jatuh talak ataupun tidak? Kalau mabuk yang tidak berdosa, tidak jatuh.
Kalau mabuk yang berdosa jatuh. Mabuk berdosa ni dia gisap dadah. Faham? Lepas tu dia pun cerai isteri dia. Nah. Jadi kalau dia yang buat tak sedar. Kalau mabuk naik bok, mabuk naik buang musim. Lagi tengok buang musim nak naik attack. Dah 2 kali musim mutah hijau tubik mutah kot hidung. Faham? Wah cerai isteri. Nah. Dia begitu lah. Mabuk itu tidak diberi kelonggaran syarak. Mabuk yang diberi kelonggaran syarak ialah mabuk yang tidak berdosa. Sebab tu orang yang mabuk kemudian tak boleh nak puasa daripada subuh sampai maghrib, tak wajib qada. Contoh, dia kena makan ubat pada pukul 4 pagi masa sahur. Dia pun makan ubat jadi pesang. Ataupun tak sedar. Tak pesang tapi mabuk lah, maknanya tak boleh berfikir. Maknanya tidak berakal sampai maghrib, tak kena qada. Adapun kalau dia minum arak, esok mabuk, wajib qada. Seorang lagi soalan. Soalan lagi ni. Mendirikan solat, mengerjakan solat. Mengerjakan solat macam kita tu lah. Takbir, lepas tu baca Fatihah, lepas tu rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengerjakan solat. Mendirikan solat macam salafus soleh para sahabat. Dalam keadaan gerun kepada Allah, takut kepada Allah, takut Allah tak terima solat, bimbang takut ini solat yang terakhir Allah tak terima. Takut tak khusyuk, hadir hati kepada Allah. Bila kat takbir tu rasa macam duduk kat air terjun. Tu orang mendirikan solat. Jadi kita kena berubah daripada semata-semata semayang kepada semayang cara para salafus soleh. Bersungguh-sungguh tadaburkan makna apa yang kita baca dan rasa gerun, rasa hebat di hadapan Allah. Bila kita rokok, kita rasa kita tundukkan diri, hina diri kepada Allah. Bila kita letakkan muka kita sujud, kita rasa kita yang paling hina di hadapan Allah. Itu panggil mendirikan solat. Ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat jamak. Sebelum ni duduk Kuantan. Ni balik Terengganu jalan ke mari nak duduk sini? Menetap di sini. Okey. Okey. Adakah kita masih menganggap ia tempat tinggal kita? Kita pun tak tahu. Maknanya awak ada 2 tempat tinggal, Kuantan dan Terengganu. Dua-dua tak boleh jamak. Walaupun begitu, ada satu pendapat fuqaha yang mana yang kita duduk lebih banyak, yang tu tak boleh jamak. Yang mana yang jadi kadang-kadang lebih kurang ya. Bila lebih kurang, jadilah kedua-dua tu tempat tinggal. Dua-dua tak boleh jamak. Tapi ada satu pendapat mengatakan jika ada salah satu itu kita duduk lebih banyak, maka di situ saja tak boleh jamak. Kalau awak malas semayang banyak, ikut pendapat itu. Awak nak pahala banyak ke pahala sikit? Itu jawapan dia, okey? Dan awak pun tak cerak juga duduk mana lama, kan? Boleh? Okey. Contoh kalau kita bagi anak miskin akaun miskin biasa tak punya. Boleh kalau bukan satu tuan. Yang tak bolehnya awak memang niat tak boleh kena zakat. Tu kau nama. Awak kalau 30,000 atas nama awak seorang kena zakat. Jadi tadi semayang tu tak benak dah. Zakat nak pandang dah. Dah apa dah. Dia pun buat 3 nama. Nama dia 10, nama anak 10. Milik anak yang kata seorang ni 10. Pekoh tak kena.
Awak kena akhirat je lah. Itu jawapan ulama dah. Dari segi fiqh tak kena. Akhirat tak boleh lagi dah. Puak. Faham lagi mana? Kerana nak tipu Tuhan. Nampak lagi? Wallahu a'lam. Jadi awak saya mula. Saya nak mula pasal jumpa mak. Tapi ya. Nah. Sama-sama. Jap adang tambah kai batik tapi. Nah. Amin. Mari biarlah. Awak ni N. Tak apa. Ni S. Sama. Prima beli ni. Ingat aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.